Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan lagi belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 7, Indahnya Warisan Kita, unit 20, Warisan Berharga, tajuk Menghayati Karya Sastera. Standard kandungan 2.4, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. Standard pembelajaran 2.4.1, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul, menulis ulasan tentang cerita dengan betul. Kriteria kejayaan, murid berjaya membaca cerita bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi dengan sebutan dan intonasi yang betul, menulis satu ulasan tentang cerita Tukang Kayu dan Tukang Besi dengan betul. Baiklah murid-murid sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, aktiviti kita yang pertama, mari kita membaca teks cerita Tukang Kayu dan Tukang Besi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tajuknya Menghayati Karya Sastera. Izuni sangat gemar membaca karya sastera seperti cerita rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastera dapat berfungsi sebagai bahan hiburan dan bahan pendidikan yang berkesan. Karya sastera yang bermutu dapat membentuk peribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastera memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Pada suatu pagi, Izuni membaca cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Baiklah, mari kita membaca bersama-sama cerita Tukang Kayu dan Tukang Besi. Pada masa yang sama, cikgu harap murid-murid dapat mencari pengajaran daripada cerita ini. Sekarang, mari kita baca bersama-sama. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju
saban hari ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Baiklah murid-murid, secara keseluruhannya kita telah pun membaca cerita tukang kayu dan tukang besi. Pada awalnya perniagaan mereka tidak maju. Hal ini kerana tempat mereka berniaga agak tersorok daripada pandangan orang ramai. Dan orang ramai juga tidak tahu akan hasil kerja mereka. Justru orang kaya bercadang agar tukang kayu dan tukang besi ini berpindah ke tempat lain. Tetapi tukang kayu dan tukang besi berasa tidak seronok kerana mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Orang kaya memberi cadangan agar tukang kayu dan tukang besi boleh menumpang di kedai orang kaya. Dan mereka pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Ramai orang yang datang di situ dan membeli barang yang dijual oleh tukang kayu dan tukang besi. Mereka berasa sangat gembira kerana perniagaan mereka sudah semakin maju. Mereka juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang kaya yang telah memberikan pandangan dan juga menumpangkan mereka berniaga di kedai orang kaya. Baiklah murid-murid, kita telah pun membaca dan memahami cerita tukang kayu dan tukang besi. Mari kita teruskan lagi. Baiklah, pengajaran yang terdapat di dalam cerita tukang kayu dan tukang besi ini. Yang pertama, kita hendaklah bekerja keras dalam setiap bidang yang diceburi. Kita tidak boleh berputus asa walaupun perniagaan kita tidak maju. Kita harus lebih bekerja keras untuk memastikan pekerjaan yang kita lakukan itu berjaya. Yang kedua, kita mestilah membantu orang yang berada dalam kesusahan. Di dalam cerita ini, kita dapat lihat kebaikan orang kaya yang membantu tukang kayu dan tukang besi sehingga mereka boleh tumpang berniaga di kedai orang kaya. Yang ketiga, kita haruslah menerima pandangan orang lain yang lebih berilmu. Kita dapat lihat tadi, orang kaya mencadangkan tukang besi dan tukang kayu agar mengubah lokasi perniagaan mereka. Kedua-dua tukang kayu ini menerima pandangan orang kaya dan berubah ke lokasi yang lebih baik dan strategik. Dan yang terakhir, kita perlulah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu dalam kejayaan kita. Ya, di akhir cerita kita dapat lihat tukang kayu dan tukang besi mengucapkan terima kasih kepada orang kaya yang telah membantu mereka di dalam perniagaan. Baiklah, itulah pengajaran yang terdapat di dalam cerita tukang kayu dan tukang besi. Pengajaran ini juga kita boleh simpan, kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita. Baiklah murid-murid, selamat membuat tugasan. Sekian sahaja video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.